أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebenarnya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, saudara Jutan Kuasa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Subhanallahul azim. Jadi para ulama menyatakan bahawa ini merupakan dalil yang paling besar bahawa kejayaan seorang hamba Allah itu apabila dia boleh khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Maknanya ketika sembahyang dia tidak an salatihim. Dia macam wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa perbezaan dengan fi? Dia ada beza. Fi dalam sembahyang, fi salatihim khashi'un, dalam sembahyang dia khusyuk. An salatihim sahun, ya Allah kata neraka wenlah bagi orang yang sembahyang. Sembahyang pun masuk neraka, apatah lagi tak sembahyang. Dia bukan dalil kata sembahyang masuk neraka, aku tak payah sembahyang. Tak. An salatihim ni maknanya orang tu ke atas sembahyang tu dia lalai. Lalai ni maknanya dia ambil ringan. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Sembahyang tapi ujung-ujung waktu. Sembahyang tapi tak pernah belajar untuk memperkemaskan sembahyang itu. Sembahyang yang dia sembahyang dia ni hak dulu dia belajar sekolah rendah tu. Dia sembahyang hari ni apa yang dia belajar zaman dia kecil, itulah yang dia pegang. Baru ni saya sembuh salah satu surau dekat belah Bangi. Ada satu hamba Allah tu, dia datang sekali dengan saya. Imam rokok, Allahu Akbar, dia sampai, dia angkat takbir, Allahu Akbar, tapi dia tak rokok sekali dengan imam. Tak tahu apa benda yang ditunggu. Imam sami Allahu liman hamidah, baru dia rokok. Baru dia rokok. Jadi saya ingatkan tak apalah, rokok dia ni akan tambah lagi. Sekali dia pergi bagi salam dengan imam tu, menunjukkan dia tak ada ilmu dalam masbuk muafiq. Jadi ini yang dikatakan allazina hum an salatihim sahun. Dalam bab sembahyang dia lalai. Bab sah salat, bab taharah, ada yang pergi buang air kemudian tak basuh betul, tak istibrak, habis sembahyang. Tu yang Nabi SAW kata, Nabi SAW lalu dekat qabraini jadidain, dua kubur yang baru masuk, maknanya jenazah baru ke bumi. Nabi kata innalahuma la yu'azziban, dua jenazah hak baru masuk ni sedang diazab, Nabi kata. Sahabat tak tahu. Sahabat-sahabat Rasulullah ni lagi hebat.
sahabat Nabi kedudukan, tapi mereka pun tak dengar. Tapi Tok Adi tanah kubur dengar. Hebat lagi Tok Adi tanah kubur. Tok Adi boleh dengar azab kubur. Ini satu perkara yang menakjubkan. Sebenarnya salah tu. Tak boleh. Manusia tak boleh dengar. Rasulullah kata, "Lau sami'ahu la sa'iq." Kalau manusia dengar, manusia akan pingsan. Tak dengar. Kita tak dengar jeritan-jeritan azab kubur, tak ada. Rasulullah mukjizat. Nabi kata, "Innalahuma la yu'azziban." Dua ni sedang diazab. Azab kenapa? Yang satu yamshi bin namimah. Dia ni kaki adu domba. Satu yang kedua la yastaju minal baul. Dia tidak bersih bau dalam kencing. Maknanya dia tak ambil berat. Ambil berat ni bukan sampai jadi was-was. Itu pun salah juga. Terlampau sangat ambil berat sampai jadi was-was. Tak ada kerja lain, masuk kencing je kerja. Jap-jap masuk tandas, jap-jap dia jadi was-was. Was-was dia jadi OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Oi, tuan-tuan. Ini mana boleh tazkirah. 15 minit bagi aku. Tak apa, kita pergi sekejap ya. Ni dah lagi 10 minit. Terlampau obses pun tak boleh. Terlampau nak jaga pun tak boleh. Terlampau ringan pun tak boleh. Khairul umur awsatuha. Nabi kata, sebaik-baik perkara pertengahan. Jadi jangan lalai dan kita mestilah khusyuk. Baik, Imam Ibn Katsir berkata, bahagialah, maksud mereka telah mendapat kemenangan adalah mereka yang khusyuk itu, mereka akan mendapat kebahagiaan. Dan itulah sifat orang mukmin. Baik, bagaimana soalnya kita nak khusyuk? Pertama sekali khusyuk ni tuan-tuan, kita kena faham dia adalah anugerah dan pilihan Allah. Kita boleh ikhtiar. Kita boleh ikhtiar, boleh cuba, tapi nak dapat itu patut Allah kata aflah. And qad aflahal mu'minun. Maknanya khusyuk ni di kalangan orang mukminun. Kalau mukminun pun kita tak capai, orang beriman pun kita tak gapai, mustahil khusyuk. Kalau dalam bab iman pun kita tak selesai, mengaku orang Islam tapi terlibat dengan perkara yang syirik umpamanya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengaku orang beriman tapi tak ada rasa sayang dan cinta pada Allah dan Rasul. Bila tengok orang buat sambil lewa kat agama kita, dia tak ada perasaan rasa sensitif. Tak ada masalah dia. Dia kata kawan tu kekemat nak minta maaf. Lepas habis isyak dia pun masuk kekemat beli biskut. Cap pimpong. Beli biskut. Masuk kekemat, tak ada perasaan. Ni Tuhan aku ni, Allah Subhanahu wa taala yang aku agungkan, yang pagi petang siang malam, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia bubuh dekat stokil. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak layak jadi orang yang nak kata dia beriman, tiba-tiba tak dapat khusyuk solat, tak ada. Maka khusyuk itu hanya akan berlaku kepada orang yang beriman. Baik. Berkata pakar bahasa Syekh Ibn Faris rahimahullah ta'ala, khusyuk itu apa dia?
khusyuk adalah terdiri daripada 3 huruf, kha, shin, ain. Dan dia kata khusyuk itu hampir kepada kalimah khudu'. Cuma beza dia, khudu' ni hanya berkaitan dengan luaran. Tu kalau khudu'. Hanya berkaitan dengan tubuh, jasad. Tapi kalau khusyuk, maka dia berkaitan luaran dan juga dalaman. Badan kita pun jadi tenang dia. Dia tak ada benda kejap-kejap gini, kejap-kejap gini, kejap-kejap ni, kejap-kejap gini, kejap-kejap pegang janggut, kejap-kejap hidung, kejap-kejap garu kaki. Yang tu memang tak ada harapan lah. Confirm tak ada khusyuk. Khudu' jasad dia tenang, dalamnya pun tenang. Dalamnya pun tenang. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahman. Dan dia diam, khusyuklah segala suara kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah rahmatnya. Okey, baik. Kita terus pergi pada penafsiran ulama tentang erti khusyuk. Ibnu Abbas berkata khusyuk itu tenang dan merendahkan diri. Al-Imam Hasan al-Basri dan Qatadah pula menafsirkan khusyuk itu orang-orang yang ada rasa gerun pada Allah SWT. Maknanya ciri-ciri dia gerun pada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok orang tu tunduk, kita kata apa khusyuk sangat tu. Kita pun cakap apa khusyuk sangat. Nampak dia tunduk je waktu ustaz tengah tazkirah. Nampak khusyuk, tidur pun kan. Kan tak apalah tuan-tuan dan malam, memanglah time tidur ni mengantuk. Syekh Mujahid berkata menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Itu orang khusyuk. Dan kata Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, khusyuk adalah berdiri hatinya di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perkara yang menghalang khusyuk? Sebelum kita nak pergi ciri-ciri tanda nak dapatkan khusyuk, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya banyaknya was-was kerana banyaknya syubhat dan syahwat dan keterikan hati terhadap perkara yang dicintainya, terdorong menyebabkan hatinya tidak khusyuk. Tadilah terlampau perkara dunia ni, kita terlampau bagi perhatian, terlampau memikirkan, maka dia terbawa-bawa sampai ke dalam sembahyang. Maka cara untuk mendapatkan khusyuk, kata para ulama, antara lain ini ikhtiar. Ada orang Allah bagi dia tak perlu pun datang-datang sembahyang, sebut je Allahu Akbar, terus menusuk kalbu dia, mengagungkan, membesarkan Allah, terus dia khusyuk. Tapi ada orang tak boleh, dia mesti nak dapatkan khusyuk. Nombor satu, dia datang awal, kena datang awal. Sebab itu kita disunatkan untuk datang sebelum azan, supaya azan itu kita boleh jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh mendatangkan, hadirkan hati itu
dalam kita menjawab azan. Kemudian kita disunatkan untuk sembahyang sunat qabliyah. Sunat qabliyah itu sebagai satu permulaan untuk kita datangkan, hadirkan hati. Yang ketiga, kita disuruh untuk khusyuk dengan faham makna bacaan dalam sembahyang. Kadang-kadang kita sembahyang puluh tahun dah, doa kunut kita tak faham. Ada orang puluh tahun dah sembahyang, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Jerman, boleh cakap bahasa macam-macam, tapi tahiyat dia tak faham. Tuan-tuan, nak terjemah tahiyat tu dia tak mampu. Soalan tuan-tuan, kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita memahami semua bacaan dalam sembahyang? Waktu rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antara dua sujud, rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebutan sami'allahu liman hamidah. Adakah kita faham? Tuan-tuan, saya biasa buat kursus Fatihah pun dia tak boleh terjemah. Kalau Fatihah pun, ni kursus orang dewasa dekat Angkasa Puri. Angkasa Puri itu tempat je, datang tu daripada pelbagai agensi. Waktu kita cuba test, minta cuba baca terjemahan Fatihah, Suratul Fatihah pun dia tak mampu nak terjemah. Bukan suruh tafsir tau, terjemah sahaja. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita semayang macam burung kakak tu, kita tak faham makna apa yang kita lafazkan, adakah mungkin kita nak mendapat khusyuk? Dan yang terakhir, ulama kata nak khusyuk, rasakan penghadapan kita pada Allah SWT dan datangkan rasa kehinaan diri kita yang serba kekurangan, serba lemah. Dan yang terakhir, mintalah dengan Allah SWT. Mintalah dengan Allah. Pernah tak kita doa, ya Allah anugerahkan aku hati yang khusyuk, ya Allah anugerahkan aku sembahyang yang khusyuk. Pernah tak kita minta dengan Allah SWT? Ya Allah berikan aku nikmat khusyuk sebagaimana Engkau anugerahkan para khasyi'in, orang-orang yang mendapat khusyuk. Saya ingat cukuplah sekadar tu dulu tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT satu last dalam tarawih ni tuan-tuan, latihan sebenarnya kita nak khusyuk. Tarawih kan kita semayang lagi dan lagi, dan witir, latih diri kita untuk khusyuk, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua tuan-tuan. Ada rayuan untuk bina masjid di Kampung Kemudi, Bacok, Kelantan. Masjid ni sebenarnya dah tahun lepas lagi, tapi kita dana baru cecah 100,000. Jadi masih lagi jauh perjalanan. Jadi saya merayu tuan-tuan, dekat sini ada flyers ni, sambil-sambil ni tuan-tuan edarkan, masukkan dalam poket masing-masing lah, sambil tu. Kalau ada lebih nanti tuan-tuan letak je dekat atas tabung ke mana, pas kat belakang. Ada lebih nanti saya akan ambil, sebab ini amanah saya ambil daripada pihak yang ni. Dia minta kita, siapa yang ada rezeki lebih, transfer ke akaun Masjid Al-Munawwarah, Kampung Kemudi, Bacok, Kelantan. Ni bukan akaun saya, bukan akaun AJK, bukan akaun ejen, bukan akaun yayasan, tapi akaun Masjid Al-Munawwarah, Kampung Kemudi, Bacok, Kelantan. Jadi tuan-tuan, saya sekadar bantu. Kalau tuan-tuan berhati mulia, tuan-tuan snap dan sebar-sebarkan. RM10, RM5 pun tak apa. Yang penting kita masuk saham. Bagi 50, 100 lagi baguslah. 1000 lagi bagus. 10,000 paling cemerlang. Okey.
1,000 ke atas boleh mendapat pelepasan cukai. Kena konteks saya. 1,000 ke atas boleh dapat pelepasan cukai. Okey. Dan yang terakhir, di kereta ada madu dari Kashmir. Elok buat makan sahur dan buka puasa, dan madu kita dapat mengiktirafan Makmal, Unipack dan juga Genome. Elok ketika mana semalam saya kuliah subuh dekat surau An-Nur Bangi, ada seorang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, saya 4 tahun batuk." Bukan 4 bulan loh, bukan 4 minggu, 4 tahun dengan izin Allah. Lepas makan tak habis sebotol, dengan izin Allah batuk saya baik, dia kata. Saya ambil video dia. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk video dia. 4 tahun batuk. Saya pun terkejut dengan izin Allah. Seronoklah kita. Siapa nak boleh dapatkan di kereta. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.